Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan tajuk tugasan Literature Review berfokuskan tentang pembelajaran kosakata berdasarkan 8 artikel yang dipilih. Kumpulan kami terdiri daripada Nur Eva Sharma binti Muhammad Aris, Nur Atikah binti Abdul Malik, Siti Nurus Syaadah binti Mad Khair dan Tuti Haryani S binti Samsudin. Bagi artikel pertama, amalan pedagogi jurulatih utama Bahasa Arab dalam pengajaran kosakata peringkat sekolah kebangsaan di Negeri Melaka yang dikarang oleh Azrul Abu Aman 2019. Yang pertama, pendekatan kualitatif dengan reka bentuk kajian kes pelbagai iaitu 4 orang guru daripada 4 buah sekolah di Negeri Melaka. Kedua, data kajian diperoleh melalui pemerhatian dan temu bual. Ketiga, pembelajaran kosakata Arab dilaksanakan oleh guru dengan 4 strategi iaitu yang pertama, strategi pembelajaran dan pemudahcaraan berpusatkan guru dengan menggunakan 5 kaedah iaitu yang pertama, kaedah terjemahan, kedua, kaedah tanpa terjemahan, ketiga, kaedah bahasa badan, keempat, kaedah bahasa kelas dan yang kelima, kaedah pengulangan. 2. Strategi pembelajaran dan pemudahcaraan berpusatkan murid dengan menggunakan 4 kaedah iaitu yang pertama, kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan abad ke-21, kedua, kaedah didik hibur, ketiga, kaedah kolaborasi, konstruktivisme dan inquiry penemuan dan yang terakhir adalah kaedah peta I-Think. Yang ketiga, kemahiran bahasa, maharah lughawiyah. Ia bermula dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Keempat, pengetahuan pedagogi isi kandungan mata pelajaran. Ia adalah pemahaman guru tentang definisi kosakata, ciri-ciri pemilihan kosakata dapat menyampaikan pembelajaran kosakata yang lebih efektif. Dan yang terakhir, cadangan daripada kajian ini ialah melaksanakan kajian amalan pedagogi kosakata Arab dalam kalangan guru secara kuantitatif dengan melihat kepada tahap, hubungan dan kesan. Seterusnya, artikel yang kedua. Penguasaan kosakata bahasa Arab menerusi pengetahuan makna dan penggunaannya yang dikarang oleh Hasnurul Hashim, Kasih Abu Bakar dan Mahiram Ahmad pada tahun 2020. Pertama, kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan kaedah kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif. Tujuan data ini dilakukan untuk mendapatkan isu-isu utama dan terkini berkaitan bidang kosakata. Yang kedua, kajian ini menggunakan reka bentuk tematik yang merupakan metod yang mudah diamati dan difahami. Ketiga, analisis dapatan dalam bidang morfologi menerusi leksikologi Arab yang merupakan satu bidang kajian tentang ilmu pengetahuan perkataan dan penguasaan dalam sesuatu bahasa. Bagi kajian ini, lebih 100 kajian berkaitan kosakata dan dirumuskan kepada 4 tema yang berkaitan dengan kosakata, iaitu yang pertama, tema pengajaran dan pembelajaran kosakata, kedua, strategi pembelajaran kosakata, ketiga, kaedah atau pendekatan pembelajaran kosakata dan yang terakhir, pengukuran atau ujian penguasaan kosakata. Dapatan pengukuran ujian penguasaan kosakata masih belum dibuat penyelidikan berkaitannya. Artikel ini lebih tertumpu kepada penguasaan makna dan penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kajian impak pendekatan kreatif dan pembelajaran kosakata yang dikaji oleh Siti Rohani Jasni et al., kajian ini merupakan satu kajian literatur yang menganalisis kandungan daripada artikel jurnal yang lalu, aktiviti yang biasanya digunakan dalam pendekatan kreatif seperti nasyid, drama, khot, dikibarat, kuis dan permainan bahasa. Kajian mendapati penguasaan kosakata meningkat ketika mana guru menggunakan pendekatan pembelajaran yang kreatif seperti pendekatan kooperatif. Dalam pendekatan kooperatif, pelajar lebih berautonomi untuk melalui strategi pengajaran kerana strategi pengajaran ini berpusatkan kepada pelajar. Kajian juga mendapati aktiviti dan latihan yang pelbagai dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab yang lebih efektif. Seterusnya, dalam kajian penggunaan strategi pembelajaran kosakata bahasa Arab pada kalangan pelajar cemerlang yang dikaji oleh Muhammad Zaki Ismail et al. Tahun 2016. Kajian ini merupakan satu kajian kualitatif yang melibatkan pelajar tingkatan 6 di sebuah sekolah.
Pengkaji telah menggunakan pelbagai strategi pembelajaran kosakata untuk pembelajaran kosakata baru berimbuhan bahasa Arab. Antara strategi yang pengkaji telah gunakan ialah strategi mencari makna, strategi penentuan, strategi sosial, strategi unsur Islam, strategi kognitif, strategi memori, strategi metakognitif dan strategi mengingati makna. Kajian mendapati tahap penggunaan strategi pembelajaran kosakata berada dalam tahap yang rendah dalam kalangan peserta kajian. Oleh itu, pelajar sangat memerlukan bimbingan guru supaya mereka dapat menggunakan strategi pembelajaran kosakata dengan lebih efektif lagi. Seterusnya adalah bertajuk Strategi Pembelajaran Kolokasi Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Universiti Awam Malaysia oleh Lili Hanif Farizan, Asbullah Ashinida Aladin, Maimun Akshalubis dan juga Musab Sahrim. Para sarjana mengakui bahawa strategi pembelajaran kolokasi adalah strategi dominan yang digunakan dalam kalangan pelajar bahasa asing yang mempunyai keupayaan di tahap sederhana. Dan kajian ini meninjau tahap penggunaan strategi pembelajaran kolokasi bahasa Arab dalam kalangan pelajar bahasa Arab di Universiti Awam Malaysia. Kajian ini telah menggunakan persempelan rawat mudah dan seramai 344 orang pelajar daripada 8 buah universiti awam menyertai kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan bahawa strategi pembelajaran kolokasi dalam bahasa Arab adalah dominan walaupun berada pada skala penggunaan yang sederhana. Artikel yang seterusnya, artikel yang bertajuk Amalan Strategi Pemahaman Makna Kosakata Bahasa Arab berasaskan konteks penggunaan dalam pengajaran guru cemerlang bahasa Arab oleh Nik Muhammad Rahimi. Kajian ini bertujuan untuk meneroka strategi pemahaman makna kosakata bahasa Arab berasaskan konteks penggunaan dalam pengajaran guru cemerlang bahasa Arab peringkat menengah rendah. Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk kajian kes dengan menggunakan data kualitatif sebagai dapatan kajian. Pengumpulan data-data adalah melalui kaedah temu bual separa berstruktur, kaedah pemerhatian dan analisis dokumen. Peserta kajian terdiri daripada 7 orang GCBA yang dipilih berdasarkan cadangan yang diberikan oleh pihak Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Dan dapatan kajian menjelaskan bahawa terdapat beberapa strategi pemahaman makna kosakata bahasa Arab berasaskan konteks penggunaan yang menjadi amalan GCBA di dalam bilik darjah, iaitu strategi pemahaman makna berasaskan konteks linguistik, strategi pemahaman makna berasaskan konteks situasi dan strategi pemahaman makna berasaskan konteks budaya. Artikel yang ketujuh ialah persepsi pelajar terhadap pembelajaran kosakata bahasa Al-Quran melalui aplikasi Al-Ma'ani di dalam telefon pintar. Kajian dilakukan oleh Khairul Ashraf Muhammad Nadir, Muhammad Suki Osman dan Wan Muhammad Wan Sulong 2017. Kajian ini dilakukan ke atas 100 responden yang terdiri daripada pelajar program Bahasa Arab dan Komunikasi USIM. Pemilihan sampel dibuat secara rawat mudah. Kajian ini berbentuk kuantitatif menggunakan instrumen soal selidik mengandungi 15 item yang berkaitan persepsi pelajar terhadap pembelajaran kosakata bahasa Al-Quran melalui aplikasi Al-Ma'ani berdasarkan kepada 3 objektif utama iaitu ciri aplikasi, aplikasi Al-Ma'ani dan kosakata bahasa Al-Quran. Hasil dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhannya persepsi pelajar terhadap pembelajaran kosakata bahasa Al-Quran melalui aplikasi Al-Ma'ani adalah tinggi. Artikel yang ke-8 ialah strategi pembelajaran kosakata berimbuhan bahasa Arab. Kajian dilakukan oleh Muhammad Zaki Ismail, Kasih Abu Bakar, Nik Farhan Nik Mustafa dan Nur Azan Emroyan 2016. Kajian ini dilakukan ke atas 17 orang pelajar tingkatan 6 dari 2 buah sekolah di negeri Pulau Pinang dan Kelantan. Kajian ini dilakukan untuk meneroka bentuk strategi yang digunakan oleh pelajar Melayu ketika mempelajari kosakata baharu berimbuhan bahasa Arab. Kajian ini berbentuk kualitatif dengan menggunakan instrumen protokol berfikir lantang, pemerhatian dan temu bual. Strategi yang digunakan ada 2. Pertama, mengenal pasti makna dan yang kedua, menyimpan makna kosakata. Contoh strategi yang digunakan ialah penentuan, kognitif, memori, metakognitif, sosial dan unsur Islam.
Hasil dapatan kajian, responden menggunakan pelbagai strategi ketika mempelajari kosakata berimbuhan bahasa Arab. Namun, tahap penggunaan strategi dalam kalangan responden adalah rendah. Sekian, terima kasih.